Okey, baik. Jadi hari ni kita dah habis semua topik. Kita dah habis silibus kita. Okay. So untuk kelas hari ni dan kelas-kelas seterusnya kita hanya akan ulang kaji je Kita akan buat soalan sehinggalah ke hari kamu masuk Dewan SPM. Okay. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan set soalan peperiksaan pertengahan tahun paper 1. Kita belum discuss lagi. Paper 2 cikgu dah bagi video kan. So harap tengoklah video tu sebab ramai yang salah, ramai yang banyak careless. Okay. So soalan satu ni cikgu tengok easy sahaja. Dia macam uji konsep. Jadi untuk kelas hari ni kita akan mulakan dengan kelas 5A untuk present. And next set, okay, next set ialah paper 2. Kita akan gila-gila lah. Kita akan buat paper 1, paper 2, paper 1, paper 2. So kelas 5D dia akan present untuk paper 2 nanti. Okay, soalan akan cikgu bagi selepas kelas ni lah. Sebab esok kita ada kelas kan. Esok kita ada kelas. Kelas hari ni kita akan tamat pada pukul 2 sebab cikgu ada meeting pada pukul 2. Katakanlah hari ni tak sempat siap discuss paper 1, kita akan continue esok. And then kalau esok tu sempat untuk discuss paper 2, kita akan terus masuk paper 2. Okay, 5D. Okay, so tanpa buang masa kita teruskan dengan soalan nombor 1 dari Mina. Mina, are you ready? Ya, cikgu. Okay, teruskan. Okay, kan soalan satu ni mudah ya. First of all, kita kena selesaikan yang darab belah kanan tu iaitu 5P tolak dengan 10. And then, lepas tu, kan dia ada persamaan P dengan P. Jadi, P daripada belah kanan kita bawa ke belah kiri untuk kita samakan dia. 3P tolak 5P bersamaan negatif 10 tolak dengan 2. And then kita selesaikanlah P dengan P kan, kita boleh tolak kan. 3P tolak 5P dapat negatif 2P bersamaan dengan negatif 10 tolak 2, negatif 12. And then soalan minta hitung nilai P. Jadi P bersamaan negatif 12 bahagi dengan negatif 2 akan dapat 6. Jadi jawapan dia ialah 6. A. Itu jawapan saya. Okay. Penerangan pun jelas. Tak ada soalan rasanya. Kalau siapa yang ada soalan terus buka mic dan terus bersuara nah. Okay. Soalan yang kedua, Aimin. Ya. Teruskan. Okey, soalan yang kedua. Diberi bahawa X ialah satu integer. Ketaksamaan linear yang manakah antara berikut mempunyai nilai X sama dengan 5, 6, 7 dan seterusnya. Okay, so untuk soalan ni kita kena try untuk empat pilihan jawapan yang dibagi. So untuk pilihan jawapan yang pertama, kita kena bagi X tu duduk sebelah, duduk seorang-seorang. So X yang pertama, X tambah 1 lebih besar daripada 6. So X lebih besar daripada 6 tolak 1, X lebih besar daripada 5. So maksudnya nilai X dalam ketaksamaan yang pertama adalah 6, 7 dan seterusnya. Untuk pilihan jawapan yang kedua, kita jadikan X seorang-seorang. So X lebih besar ataupun sama dengan 5 tambah 1. X lebih besar atau sama dengan 6. So nilai X adalah 6, 7 dan seterusnya. Untuk pilihan jawapan yang ketiga, jadikan X tu, so X lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan 15 bahagi 3. So X lebih besar atau sama dengan 5. So nilai X adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. Untuk pilihan jawapan yang keempat, so akan jadi 2X lebih besar daripada 8. X lebih besar daripada 8 bahagi 2. X lebih besar daripada 4. So nilai X adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. So daripada apa yang kita buat ni, kita dapat tengok kata yang memenuhi ketaksamaan yang ada nilai X dia 5, 6, 7 dan seterusnya adalah 3 dan 4D. Okay. So penerangan pun jelas. Tak ada soalan kan daripada orang lain?
Dia hanya kita check sahaja nilai-nilai X tu. Pastikan kalau macam yang satu ni dia X lebih besar daripada 5, maksudnya 5 tak masuk lah. Dia akan mula dengan 6, 7. Kalau yang ni, kalau ada simbol sama dengan bawah ni, maksudnya 6 tu masuk sekali. Okey. Yang ketiga, Zafri. Ya cikgu. Teruskan. Okay, so untuk sini darjah 1 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan bilangan murid yang memperoleh keputusan cemerlang dalam satu ujian matematik di sebuah sekolah. Okay, kat sini dia bagi kat kita bilangan murid kelas 4Q yang memperoleh keputusan cemerlang ialah 32 orang. Sekarang ni diminta kita cari bilangan murid dekat kelas 4R. Okay, untuk kita nak, kan dia kata 4Q tu sama dengan 32 orang kan. Jadi kalau kita nak cari bilangan kalau macam pai ni, darjah yang dia bagi tu bahagi dengan 360. Macam 4Q ni ialah 80 darjah per 360 darab X sama dengan 32. X tu mewakili jumlah semua pelajar cemerlang tu. Okay, sekarang ni kita kena cari jumlah semua untuk kita nak cari 4R. Jadi X tu dia akan jadi 32 darab dengan 360 per 80. Dan last sekali X kita akan dapat 144. Okay, itu kita dah dapat dah jumlah semua. Sekarang kita kena cari darjah untuk 4R pula. Jadi darjah 4R ni 360 kita tolak dengan semua darjah yang dia bagi. Tolak 4S, tolak 4P dengan 4Q. Jadi 360 tolak 90, tolak 120, tolak 80. Dan kita akan dapat darjah untuk 4R ni ialah 70 darjah. Okay, so dia minta kita cari bilangan kat 4R kan. Jadi Berapa Zafri? 70. 70. Okay. Ya. Dapat 70. Jadi untuk 4R ni bilangan dia ialah 70 darjah bahagi dengan 360 darab 144. Dan last sekali kita akan dapat 28. Jawapan dia C. Okey. Okey, so penerangan jelas. Maksudnya nilai yang dibagi ni 4Q kita ada 80 darjah, 80 daripada 360 dan dikata PQ ni adalah 32 orang. Okey, jadi 80 daripada 360 tu darab dengan jumlah semua yang akan dapat 32. So kita akan mencari jumlah semua dulu 144. And then 4R ni meliputi 70 darjah sebab satu ni 360. Tolak 80, tolak 120, tolak 90 dapat 70 kat sini. So 70 ni daripada satu bulatan penuh 360 darab dengan bilangan pelajar 144. Dapatlah 28. Okey, teruskan dengan soalan yang keempat. Sarah. Okey, untuk soalan yang keempat ni, kan dia bagi segitiga MKL, tengah tu kan ada pembahagi dia kan N. Lepas tu maksudnya KN sama dengan NL. Saya KN 4 cm, NL pun 4 cm. Ya, lepas tu kan dia bagi hypotenuse dia kan 17 cm. Ni kita boleh guna teorem Pythagoras sebab dia segitiga sudut tegak. Ya. Yeah. Okay, lepas tu first kali kita cari sisi ML. Okay, nak cari sisi ML, dia bagi hypotenuse dengan sisi KL. So, punca kuasa 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Dapat jawapan sama dengan punca kuasa 225 sama dengan 15 cm. So kita dah dapat ML ni 15 cm. Lepas tu MNL tu pun kita boleh guna teorem Pythagoras. So nak cari sisi MN sebabkan MN tu hypotenuse. So kita akan ambil ML kuasa 2 tambah ML kuasa 2 tambah NL kuasa 2. Lepas tu kita nak cari sisi MN tu
ambil punca kuasa 15 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Sama dengan punca kuasa 241 sama dengan 15.52 cm. So jawapan dia yang 15.5 tu. Okey, so jawapan kita dapat 15.52. Kita tengok yang terdekat lah ni. B 15.5. Yang ni dia senang je, dia uji teorem Pythagoras sahaja. Okey. So kalau kita nak cari, mula-mula nak cari dengan nak cari ML tu, so kita fokus dekat segitiga besar ni. Kalau segitiga besar, hipotenusnya 17, sisi dia ni 8. Okey, so bila nak cari MN, kita fokus dekat segitiga yang kecil ni pula. Segitiga yang kecil ni 15 dengan 4. Dapatlah panjang MN. Okey. Seterusnya soalan nombor 5. Aimin. Okey, untuk soalan nombor 5 ni, dia suruh kita ungkapkan tu dalam satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. So yang pertama, kalau nak jadikan dia pecahan tunggal, kita kena samakan penyebut. Okay, tapi kalau kita tengok dekat ungkapan yang kedua tu, penyebut dia adalah dalam bentuk persamaan kuadratik. So kalau kita tekan kalkulator, x kuasa 2 tambah 6x tambah 5 tu, kita akan dapat x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 5. So kalau kita nak buat dia jadi satu persamaan, dia akan jadi x tambah 1 darab x tambah 5. Okay, so kita samakan penyebut. Yang pertama tu kan 5 per x tambah 5 darab dengan sebutan atas dengan bawah tu darab dengan x tambah 1 tolak dengan 5x per x tambah 1 darab x tambah 5. So yang atas tu kita kembangkan akan jadi 5x tambah 5. 5x tambah 5 tolak 5x per x tambah 1 darab x tambah 5. Lepas tu selesaikan x dengan x tu akan dapat 5 per x tambah 1 darab x tambah 5. So jawapan dia adalah A. Okey. Jadi bila sebut satu pecahan tunggal, betul lah kita maksudnya ada satu penyebut sahaja. Macam yang ni bukan tunggal sebab dia dua ni. 1, 2, 2 pecahan. So pecahan tunggal maksudnya dia wujud dalam satu pecahan sahaja. Jadi kalau nak buat bentuk termudah, kalau sini operasi tolak atau tambah, wajib samakan penyebut. Jadi bila nak samakan penyebut, tengok kuadratik ni kita boleh faktorkan dia jadi x plus 1, x plus 5. So tengok nak bagi sama, kat sini dah ada x plus 5. Yang tak adanya lagi ialah x plus 1. Darab sahaja atas bawah x plus 1. Okey, selesaikan yang atas. Terus seterusnya dapat jawapan seperti jawapan dia ialah A. Okey. Seterusnya soalan yang ke-6. Azad. Azad ada tak? Azad ada dalam ni kawan-kawan? Tadi ada. Ha? Tadi ada. Tadi ada. Keluar. Oh, baru keluar. So kita proceed next soalan dulu. Nanti kalau Azad masuk tolong beritahu Cikgu Nah. Okey, kita terus dengan soalan yang ke-7 dulu. Aina. Untuk soalan yang nombor 7 ni, so kita tengok segitiga tu kan, dia nak sudut X tu. Sudut X tu mewakili bahagian hujung kedua-dua segitiga tu. Satu lagi kita tengok segitiga ni. Segitiga kedua-dua ni bersudut tegak. So kita tahu bucu yang lagi satu dekat bahagian V tu dengan S adalah 90 darjah. So kita nak tahu bahagian hujung untuk segitiga UQV. Kan sudut pedalaman segitiga kan 180. Jadi nak tahu sudut dekat hujung tu kita ambil 180 tolak 70 dengan tolak 90. And kita akan dapat 20 darjah untuk sudut hujung
UQV tu. And then untuk SQT, kita ambil 180 juga sebabkan dia segitiga juga. Tolak dengan 50 dengan 90 darjah. And kita akan dapat 60 darjah. Dia nak sudut X. Sudut X mewakili kedua-dua tu. Jadi kita tambah je dua-dua tu 20 tambah dengan 40. Cikgu, yang tu salah 40. Sekejap. Sini 40. Okay. So kita akan dapat 60 darjah. 60 darjah tu B. Okay. Alright. Itu satu cara iaitu ciri-ciri segitiga dalam bulatan. Okay, yang Aina terang tu kalau kita ada bulatan, kita ada pusat, so ada segitiga yang mana sisi segitiga tu ialah diameter bulatan itu. So kat sini akan jadi automatik 90 darjah. Okay, ada satu lagi yang kamu belajar. Satu lagi ialah, tak sure kamu belajar tingkatan berapa ni. Okay, macam ni. Segitiga ni, fokus kat satu segitiga ni. Okay. 50 ni dia akan sama dengan sisi belah ni. Antara sisi segitiga dengan tangent bulatan. Itu akan jadi 50. Dan 70 ni dia akan sama dengan belah sini. 70. So bila dah dapat 50, 70, nak tahu X, salah satu cara lagi dah 180 lah kan sebab satu garisan lurus. 180 tolak 50 tolak 70. Pun nanti akan dapat jawapan sama 60. Okay. Nilai sama ni. 50 ni dengan kat luar ni. Sama juga dengan 70. Okay. Seterusnya nombor 8. Hasanah. Untuk nombor 8 ni daripada soalan kita dapat tahu yang H2 objek untuk G. So kalau saya akan cuba satu-satu garisan tu. Tapi untuk jimat masa kat sini kita buat terus VW. Lepas tu pilih satu titik sepadan. Saya akan ambil hujung sekali tu. Titik sepadan yang hujung titik tu. Titik sepadan mana? Yang mana? Yang hujung ni ya? Ni ya? Ya. Okay. Lepas tu kita akan kira jarak kotak dia ke garisan VW. Oh, kira so 1, 2, 3, 4. 3,5 hok? 3,5. 3,5. 3,5. Setengah. Tengah. 1, 2, 3. Oh, dia jumpa. So kita dapat jarak dia sama kat situ. Lepas tu kalau titik sepadan yang kat tengah tu mesti confirm sama walaupun kita guna garis yang lain-lain. So kalau tak puas hati boleh try titik sepadan yang satu lagi. So jawapan dia D. D, VW. Maksudnya Hasanah try and error. So dia try dulu. Okay, bila dia try yang VW ni dia tengok jarak sama untuk titik yang ni lah yang yang kat sini yang telah di label ni. Kemudian kalau tak puas hati dia kata try titik ni pula. Titik ni dia kena jumpa dengan sini. Okay, mari kita try. 1, 2. Titik yang atas tu cikgu. 2. Oh, okay. Lepas tu kalau tak puas hati lagi titik atas ni kan? Ya. Titik atas ni mesti jumpa ke sini. Mari tengok mana VW. Dia confuse pula ni VW. Okay. So gerak 1, 2, 3, setengah. 3, 2, 1. Okay, dia jumpa. So betul lah tekaan kita VW. Okay. Azad ni ada problem kot. Line dia problem. Okay, tak apa. Teruskan. Soalan yang ke-9. Hasanah boleh tak? Ke nak suruh cikgu? Okey je. Okey. Okey, kalau kau baca soalan tu M objek dia cikgu. Image dia. M image. Tanda dulu. M-I image N-O objek. Okey. Lepas tu pada soalan tu kita tahu dia putaran
90 darjah ikut arah jam. So dia punya anak panah duduk kat bawah. Ya. Lepas tu kalau ikut cara cikgu ajar, Okay. saya cari titik pusat dia. Kita pilih satu titik sepadan. Saya ambil yang Ni ke? ya kat situ. Okay. So dia sepadan di sini. Okay. Okay. Lepas tu kita kira jarak kotak tu yang jauh dengan anak panah. Yang So, jauh dengan naik. anak panah. Hmm. Maksudnya dia Naik titik atas. ni atas. Okay. 1, 2, 3. Lepas tu ke kiri. Okey. Lepas tu yang second kita kena tengok antara dua laluan tu mana jarak dia yang panjang. Lepas tu Okey, kita yang ni dapat tahu yang panjang. kiri tu panjang. So total semua tu ada 8. So 8 bahagi 2, 4. So daripada laluan yang panjang tu kita kira 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ada satu baki tu. Kita tengok yang jarak yang satu lagi tu dia ke bawah. So yang baki tu kita kena buat bertentangan. So dia akan ke atas satu. Okey, kita dapat 2, 3. Okay. Betul-betul. Siapa yang kurang faham ni? Kayaknya Hasanah memahamilah kaedah yang cikgu ajar dalam kelas ni. Perlu ulangan lagi sekali tak yang lain? Ke memang faham dah cara nak cari pusat ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham Okay. cikgu. Alright. So teruskan. Teruskan dengan soalan yang ke-10. Okey, soalan 10 ni pasal median. Raja tujuh menunjukkan satu set data, cari median bagi data itu. First kita kena tahulah median tu apa. Median tu ialah nilai tengah apabila semua data disusun dalam tertib menaik. Tertib menaik tu apa? Tertib iaitu dari nilai kecil hingga ke nilai besar. Lepas tu kita tengoklah dekat set data tu kita ada 16 number. So, kita susunlah daripada kecil sampai ke besar. So, kosong ada 2, kita susunlah 0, 0. Lepas tu, 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita tulislah 1 ada 6. Lepas tu, tulis 2 pula. 2 ada 1. Lepas tu nombor 3 ada 1. Nombor 4 ada 5. Nombor 5 ada 1. So, daripada situ, kita cari. 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4 ada 5. 4 ada 5. Kita ada 3, 4, 6. Ya. Betul tak cikgu susun tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ya. Okay. Selepas tu, kita carilah nilai tengah dia. Potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Sabar sikit. Okay. 1 dengan 4. 1 dengan 3. Tinggal ni. Lepas tu tinggallah 1 dengan 2. Kalau tinggal 2 number ni macam mana? Kita tambah. Lepas tu bagi 2. Kita dapatlah 1.5. Jawapan dia 10C. Okay. Tak ada worry dah ni Munir ni. Okay. So senang saja, median tu maksudnya nilai yang berada di tengah-tengah. So kena susun, wajib susun, tak boleh dia boleh susun sama ada kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Tapi kita selalunya kita prefer susun kecil ke besar lah kan. So tengok huruf nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi 1, 2 ni, 2 ni berada di tengah, kena tambah bahagi 2. Okay. Selesai yang tu. Seterusnya 11. Adam. Soalan sebelah ni dia kata Ya, ada orang panggil cikgu Kalau dia bagi number banyak pun kena susun balik lah. Okay, kalau dia bagi number banyak dia tak akan bagi dalam data, apa ni panggil, data tak terkumpul ni, dia akan bagi data terkumpul. Macam ni. Contoh. Okay, ni contoh apa? Saiz kasut. Contoh saiz kasut ni. Okay, macam tu. Saiz kasut 1, 2, 3. Kemudian dia bagi kekerapan. Okay, saiz 1 tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kekerapan. Kalau saiz 2 ada 1. Saiz 3 ada 1. Okay, so kat sini kita boleh guna kaedah potong apa ni kita panggil? Potong hujung-hujung.
Okay, maksudnya macam ni. 6 dengan 1 kita tolak. 6 tolak 1 dapat 5. 5 tu balance dia lah dekat nombor yang besar lah dekat 6. So letak 6 kecil sini. Tak 5 ni. Balance 6 tolak 1 letak 5 kat situ. Kemudian 5 ni nak tolak dengan 1 ni dah habis kan. 1 ni dah habis. So jadi 5 ni tolak dengan 1 ni pula. Dia jadi 4. 4 balance 4 akan duduk kat siapa? Kat 1 ke kat 5? Mestilah dekat 5 nombor yang besar. So 5 tolak 1, 4. Balance yang terakhir sekali itulah median kita. So kalau kat soalan ni, median akan jadi 1. Faham tak? Boleh tak? Cikgu boleh ulang balik. Okey. Tak faham. Okey, cikgu ulang balik. Tak faham, tak faham. Tak faham noh? Okey, padam balik. Ya. Okay, kita bagi data banyak sikit lah. Tu 3 je data. Okey, katakanlah. Sekejap cikgu padam juga kat sini. Kita nak ambil ruang. Okey, kamu fikir satu data bagi kat cikgu. Kalau tadi saiz kasut, kalau lain? Ketinggian. Ketinggian. Okey, ketinggian. Ketinggian pelajar. Ketinggian. Okey, tinggi. Lepas tu, okey, tinggi ni katalah berapa data tinggi? Bagi 5 lah. Mula-mula? 16. 160. Macam tu. 160, 161, cm 162, 163, 123, 1G, 164. Okey, kekerapan. Berapa orang bilangan pelajar yang tingginya 160? Buh. Kata-kata 3. 3. Seterusnya. 4. 7. 7. 1. 1. 8. 8. Okay, so nak tentukan median. Cara dia kat tadi lah hujung tolak hujung. So hujung kita kat sini 8, hujung belah sini 3. 8 tolak 3 dapat 5. Okay, sorry. 8 tolak 3 dapat 5. 5 tu kita akan letak dekat nombor yang besar. Dekat balance dekat 8 ni. 5. Okay. Now hujung 8 ni masih berbaki 5 tapi kat sini dah mati. So hujung kita yang seterusnya adalah 4 lah. Okay, so 5 tolak 4 dapat 1. 1 balance dia kita kena tulis dekat 4 ke 5? Tulis dekat 5. Sebab 5 nombor besar. Okay, 1. So hujung ni masih ada lagi baki 1. Sekarang hujung yang seterusnya dah bukan 4, dia dah jadi 7. Okay, now 7 tolak 1 dapat 6. 6 tulis dekat baki sekarang dekat 7, 6 tu. Okay. Now hujung belah kanan ni dah hapus semua. Sekarang hujung yang baru dia ialah 1. Dan yang ni hujung yang masih ada ialah 6. So 6 tolak 1 ialah 5. So 5 balance dia di sini. Jadi inilah nilai 162 ni lah yang berada di tengah-tengah data kita tu. Jadi jawapan dia 162. Wow. Cikgu maksudnya kena buat bayangan lah ni, kena tengah tolak-tolak nombor tu. Ya, sebab kita jenuh lah nak susun kan 160, 160, 160 gitu. So kita macam kita bayang kita potong ni, potong situ. Tapi kena make sure hujung potong hujung. Dia tak ada formula cikgu. Tak ada sangat. Dia ada formula tapi dia macam formula tu agak rumit tau tak? Cikgu rasa lagi mudah untuk kamu ingat kaedah macam ni. Okay. Kalau nak formula boleh nanti cikgu carikan. Okay. Dia dekat KPSM adalah. Kamu belajar. Formula dia tambah semua lepas tu bahagi 2. Lepas tu dapat kat tengah-tengah tu bilangan unit yang kat tengah-tengah tu lah dia punya median dia. Tambah semua bahagi 2. Tambah semua maksudnya 160. Bukan. Maksudnya 3 tambah 4 tambah 7 tambah 1 tambah 8. Kat situ dapat 23 kan. Lepas tu 23 tu bahagi 2. 23 bahagi 2. 23 bahagi 2 dapat 11.5. Okey, 11.5. Jadi data yang ke-11 dengan yang ke-12 tu lepas tu kita bagi 2. Kejap. Kalau 11.5 maksudnya data yang ke-11 dan 12. Okey, jadi kita cek balik data yang 11 dan 12 di sini Ya. So yang kat sini data sebelah dia di 162 ni lah kan? Ya.
Sebab sini Jadi 3, tambah 2 bahagi 2. tambah 2 bagi 2. Dan kebetulan 11 dan 12 ni memang duduk kat 162 kan. So dapatlah Ya. 162. Yes, betul-betul. Kalau macam dia punya data tu contoh kat nombor 161 yang 12 tu kat 162 jadi 161 tambah 162 lepas tu bagi 2 dapatlah 161.5. Itu saja. Yes. Okay, betul-betul. Ni siapa yang Macam cakap mana ni? kan? Wafi kan? Saya tak faham. Wafi kali ni? Siapa yang cakap tadi? Wafi eh? Ya. Ya. Wafi explain lagi sekali, kawan tak faham. Mula-mula kita kira dia punya total kekerapan dia. Okay, kita kira lah kat situ kekerapan dia ada 3, 4, 7, 1 dengan 8 kan. Okay, jadi kita tambah semua, kita dapat 23. Okay, lepas dapat 23 tu, kita bahagi dengan 2. Sebab kita nak nilai yang dekat tengah-tengah. Okay, jadi kita bahagi 2, kita dapatlah 11.5. 23 tu bahagi dengan 2 dapat 11.5. Jadi 11.5 tu dia berada di antara 11 dengan 12. Jadi 11 dengan 12 tu bukan dia punya median lagi. Dia punya macam kedudukan. Dia punya unit tu kedudukan yang ke-11 dengan yang ke-12. Jadi kita ambil dia punya unit yang ke-11 dengan unit yang ke-12, kita tambah 2, lepas tu bagi 2. Okay, macam dalam kes ni. Macam dalam kes ni 3 tambah 4, 7. So ada 7 data kat sini. 160, 161 dia jatuh dekat data yang pertama hingga ke-7. Lepas tu, data ke-8. Okay, kat sini dah start data ke-8. Data ke-8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 7 kat sini bermaksud data ke-8, 9, 10, 11. 11 tak ada. Lepas 9, 10, 11, 12. Cukup ke 7? 1, 2, 3, 4, 5. Tak pergi 2 lagi. 12, 13, 14. Jadi masuk kat sini 7 data. Data yang ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 duduknya nilai 162 ni. Jadi Wafi kata data ke-11 dengan 12 sebab dia 11.5. Jadi sini data ke-11 dengan 12 ni duduk di nombor 162 ni lah. So Wafi kata 162 tambah 162 bahagi 2. Dapat baliklah 162 tu. So itulah median kita. Kan? Faham tak lain? Faham cikgu, faham. Faham cikgu. Okay, so boleh guna dua kaedah, sama ada kaedah hujung tolak hujung ataupun kaedah yang Wafi terangkan tadi. Kaedah yang Wafi terangkan tu memang formula dia lah. Okay, selesai yang tu Kita move to soalan 11. Adam. Soalan 11 tu dia kata Rajah menunjukkan bilangan majalah yang dijual di sebuah kedai dalam masa 1 minggu. 1 minggu tu sama dengan 7 hari. So dia kata min bagi bilangan majalah yang dijual oleh kedai itu sehari dalam seminggu ialah 4. So total min dia tu sama dengan 4. So kita buat persamaan kat sini. P tambah 5 tambah 11 tambah 2P tambah 6 perkan dengan 7. Perkan dengan 7 tu bilangan hari dalam minggu, 1 minggu. Sama dengan 4. Sama dengan 4, 7 tu kali naik ke sebelah 4 tu jadi 28. So selesaikan yang belah kiri itu P tambah 2P sama dengan 3P. 5 tambah 11 tambah 6 sama dengan 22. 3P tambah 22 sama dengan 28. So pindahkan 22 ke sebelah kanan jadi 28 tolak 22. 3P sama dengan 28 tolak 22. So nak cari nilai P tu 6 kena bahagi dengan 3. So dapat P sama dengan 2. Okay. So jelas sahajalah dia mengenai min. So min kita kena total semua bahagi dengan bilangan hari. Okay, dan equalkan dengan nilai yang dia bagi, dia kata min tu 4. So samakan dengan 4. And then pindah-pindah macam biasa je lah ni kan untuk dapatkan nilai P. Okay, soalan yang seterusnya yang 12, Amar. Okay, untuk soalan ni kan kita kat situ ada kuasa negatif. So bila kita ungkapkan dia sebagai eksponen positif.
So kuasa negatif bila tukar jadi positif, dalam yang pecahan tu kita songsangkan dia. So kita akan dapat S per R kuasa 1/2. Okay, so 1/2 sama dengan punca kuasa 2. So punca kuasa SR. Jawapan dia B. Itu sahaja. Ya, betul. Senang saja. Dia menguji konsep indeks kat sini. Faham ke tidak? Okay, negatif 1/2 ni nak jadikan positif. Pecahan ni dia tukar tempat sahaja. Okay. Soalan yang ke-13. Nasrin? Okay, first kita kena cari 64 tu dia punya nombor asal dia apa. So akan dapat 2P darab 203 sama dengan 206. Lepas tu kita tahu, kita dah belajar dulu kalau kalau nombor bawah tu sama, kan nampak kan nombor 2 tu sama. So darab tu sama dengan tambah. So akan jadi 2 kuasa P tambah 3 sama dengan 6. So P sama dengan 6 tolak 3. P sama dengan 3. Okay. Betul, dia menguji juga konsep indeks. Kita kena samakan base. So 64 bersamaan dengan 2 kuasa 6. Okey, darab ni dia akan dikuasakan jadi tambah dan boleh masukkan base, ambil saja power dia. P tambah 3 sama dengan 6 dan pindah-pindahkan. Okey, seterusnya soalan 14. Aida. Okey, soalan ni kata pekerja masukkan air ke dalam silinder hingga penuh. Maksudnya kita kena cari isi padu silinder. Lepas tu isi padu silinder pi J kuasa 2 darab tinggi. Kat situ dia tak bagi jari, dia bagi diameter. So diameter tu kita kena bahagi 2, 210 bagi 2 akan dapat 105. Lepas tu kita masukkan dalam formula 22/7 darab 15 kuasa 2 darab dengan 500. Tu kita akan dapat 17325000. Lepas tu dia kata air tu dia masukkan dalam 3 bekas silinder yang sama saiz. Jadi kita kena darab dengan 3. Lepas tu dapat 519750000. Lepas tu kalau dalam pilihan jawapan, dia bagi dalam bentuk piawai. Lepas tu kita akan tukar bentuk piawai, kita akan dapat 5.20 darab 10 kuasa 7. Okey, jadi jawapan kita dapat tadi 51975000. Nak tukarkan kepada bentuk piawai. Kita kira titik ni kat belakang ni, kita gerak sehingga nombor yang antara 1 hingga 9. Maksudnya kita akan gerak sehingga nilai ni jadi 5 point something. So bila kita gerak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dah jadi 5 point 1 dengan 9 ni boleh bunda. Jadi 5.20 darab 10 kuasa 7. Sebab tadi titik kita bergerak 7 kali. Okey. Seterusnya yang ni dia uji rumus sahaja nah. Rumus pun memang diberi dalam kertas soalan. Okey. Seterusnya soalan yang ke-15. Aida juga. Okay, soalan ni dia nak nombor yang dibundakan betul kepada 3 angka bererti. Lepas tu, so kita try satu-satu. Yang soalan yang first tu, angka bererti yang ketiga adalah 5. Kan 2, 4, 5. So 5 tu kita bundakan, kita sepatutnya dapat 24500. So A tu salah lah. Lepas tu yang B, nombor angka bererti yang ketiga pun 5. Bila kita bundakan dapat 24600. So B tu betul. Kalau yang C tu pula, nombor angka bererti yang ketiga dia, kita tak start pada kosong depan tu, kita start daripada 4 sebab kosong yang kat depan
dalam angka bererti dia bukan angka bererti. Angka bererti dia start dengan number yang selepas kosong tu. Kalau sebelum dia ada kosong. So angka bererti dia 3. Bila kita bundakan sepatutnya dapat 0.004230. Yang last tu pula number angka bererti yang ketiga dia pun 3. Bila kita bundakan sepatutnya dapat 0.004240. 4 saja, tak ada kosong. Yang C pun tak ada kosong kat belakang. Okay. So jawapan dia B. Okey. Yang ni jawapan dia 424 sahaja. Kenapa tak letak kosong kat belakang? Sebab kosong kat belakang setelah satu nombor, kosong ni akan dikira sebagai angka bererti. Soalan kata bunda kepada 3 angka bererti sahaja, maksudnya jawapan kita pun kena ada 3 angka bererti sahaja. Maksudnya kosong ni jangan ditulis. Setakat 424 saja 3 angka bererti. Sebab bila kita tulis, dia kosong ni akan dikira juga sebagai angka bererti, dia dah jadi 4 angka bererti. Dia dah tak menepati soalan minta 3. Sama juga dengan perpuluhan kat sini, setakat 423 lah, 3 angka bererti sahaja. Kalau yang ni, yang 24500 dengan 24600 tak apa sebab kosong belakang nombor bulat tak dikira sebagai angka bererti, dia kira sekat depan sahaja. So yang ni 245 3 angka bererti, 246 pun 3 angka bererti. Masih menjawab soalan. Dibundakan kepada 3 angka bererti. Okey, kena ingat balik ni ciri-ciri nombor angka bererti. Okey, seterusnya nombor 16. Wafi. Assalamualaikum. Okey, nombor 16 ni dia tanya yang mana satu pelaburan. Okey. Soalan ni dia nak test kita punya pengetahuan am. Okey, jadi tak silap ni belajar time form 4. Okey, jadi kita kena pasti dulu apa yang jawapan tu bagi. Okey, yang first tu account semasa. Account semasa tu dia lebih kurang macam kita punya simpanan lah. Tapi simpanan yang kita boleh macam kalau kita berniaga, macam kita berniaga online ke apa, kita kena buka akaun semasa ni sebab bila kita nak keluarkan duit, dia boleh keluarkan duit dalam bentuk cek. Yang tu saja maklumat tambahannya, tak ada kaitan. Okay, jadi yang nombor 2, yang B tu akaun simpanan. Akaun simpanan ni semua orang boleh ada. Macam kalau dia buat kad bank, kita kalau nak ambil duit tu, nak cek baki ke apa, kita akan tengok kat akaun simpanan lah. Okay, jadi akaun simpanan tetap. Okay, akaun simpanan tetap ni dia ada nilai, bukan nilai matang, masa matang. Macam dia tak duit ikut sekati, dia macam dia ada dia punya, bila cukup dia punya tempoh matang dia, baru boleh buat keluar duit, macam tu lah. Okay, jadi yang amanah saham tu dia macam kita macam pelaburan lah. Dia dalam satu bentuk, kita tahu yang akaun simpanan je, dia tak ada dividen ke apa. Yang D tu akan, sebab saham kan dia akan naik akan turun, itulah bentuk pelaburan. Jadi jawapan dia D. Okey. Terima kasih Wafi. Yang ni kita kena faham konsep lah kan, apa maksud pelaburan. Okey, seterusnya Munir, soalan 17. Okey, soalan 17. Zamri membuat pinjaman peribadi sebanyak 50,000 daripada sebuah bank untuk membeli sebuah kereta terpakai. Bank mengenakan kadar faedah sebanyak 5.2% setahun. Hitung bayaran ansuran bulanan jika tempoh pinjaman 5 tahun. So, daripada situ dia bagi term kat kita, dia nak bayar balik berapa, dia bukan jumlah 5 tahun. Kita tengok dulu kadar faedah yang dia dikenakan. Kadar faedah dia 5.2, yang tu untuk setahun. So kita kira untuk 5 tahun siap-siap, 5.2% darab 5 tahun, kita dapat 0.26. 0.26 tu bukan dalam peratus lah. Dia dalam nilai. Lepas tu 0.26 tu
kita nak cari pula kadar faedah, berapa ringgit dia kenal kadar faedah tu. So kita daratlah 50,000 tadi. Kita dapatlah 13,000. 13,000 tu baru kadar faedah yang tu untuk 5 tahun. So 13,000 tadi tambahlah dengan 50,000. Tambah 50,000. Dapatlah jumlah dia 63,000. Bila dia dapat 63,000 tu jumlah semua yang dia perlu bayar balik dalam masa 5 tahun. Lepas tu dia minta kat kita bayaran angsuran bulanan. Bulanan je, so kita bahagi dengan 60 sebab 5 kali 3, 60. 5 kali 12, 60. 5 kali 12, silap. 5 kali 12, 60. So kita dapatlah angsuran bulanan dia 1,050 ringgit. Okey. Yang ni kita akan belajar bila Form 3 Form 4. Form 4. Okey. Form 3 ke Form 4 kan? Tak ingat tu. Okey, tak apa. So yang penting kita kena tahu dulu faedah kita, betul tak? Faedah yang kita kena bayar. So cara dia 5.2% setahun kali dengan 5 sebab 5 tahun. So kaedah faedah 0.26. Kaedah faedah tu dikenakan atas duit pinjaman yang dibuat. So 0.26 darab 50,000, 13,000. 13,000 ni ialah faedah yang perlu dibayar. So semua sekali dia kena bayar kat bank ialah 13,000 tambah 50,000 iaitu 63,000. Selama 5 tahun. Bila dia tanya untuk sebulan, 5 tahun ada berapa bulan? Ada 60 bulan. So 63,000 bagi 60 maka sebulan kena bayar RM1,050. Betul? Cikgu. Ya. Cikgu, contoh macam kalau kita minta, bukan kita bayar 5 tahun kan, contoh kita minta bayar panjangkan masa kita, maknanya kadar interest kita akan tinggi lagi lah. Ya. Faedah kita tinggi lagi lah. Betul. Sebab kita darat 5. Yang ni dia akan bertambah darat berapa pula kan? Lagi nilai lagi banyak. So maknanya jimat kalau kita ambil masa lagi pendek lah. Yes, betul. Okey. Seterusnya soalan 18. Alia. Okey, untuk soalan ni kita list downkan dia punya formula dulu. Untuk saya hafal yang saya tak hafal STH. T kecil cikgu, T kecil, H kecil. Okey, gitu pula S tu besar? S besar, T kecil, H kecil. T kecil, H kecil. Okey. Bukan, tapi tak apalah cikgu. Tak apa pula. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Kita ambil dia punya huruf depan je. STH, KHL, KSH. KHN, satu lagi? KSH. 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 Lepas tu TS. Oh, rumus dia. Okey. Okey, dia bagi kat kita cos theta sama dengan 0.6. So kita buat cos theta sama dengan, so kita tengok kat formula tu dia bagi TH kan. Maknanya dia adalah SH. So dia adalah sebelah per hypotenuse. Dia bagi kat kita 0.6. Kita convertkan dia kepada pecahan di mana kita akan dapat 3/5. So next dia bagi kat kita tan theta 4/3. So kita tulis tan theta sama dengan tentang per sebelah. So kita 4/3. So kat sini kita dah dapat dia punya sebelah tentang dengan hypotenuse. So kita list down kan dia punya H, ST tu. Hypotenuse sebelah dengan tentang tu di mana H adalah 5. So S sama dengan 3. T sama dengan 4. So sin theta adalah tentang per hypotenuse. So kita tengok dekat yang list kita buat tu, tentang per hypotenuse adalah 4/5. So dekat jawapan dia tak ada dalam pecahan. So kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.8. So jawapan dia adalah B. Okey, B 0.8. Betul.
Okay. Alright. Betul dah tu kaedah yang digunakan. Kalau cikgu dulu waktu cikgu sekolah, cikgu hafal macam ni. S ni saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Gitu. So masing-masing lah nak ingat dia. Okay. Seterusnya soalan 19. Soalan 19. Alice. Okay, untuk soalan 19, dia bagi kat kita sisi 3 dengan 4 tu je. Jadi kita kena cari hypotenuse dulu. Untuk hypotenuse, kita guna teorem Pythagoras. PQ sama dengan punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi total dia akan dapat 5. Hypotenuse dia 5. Jadi kalau saya hafal cah tua tu je. Okay. Okay, so kat sini dia bagi sin theta. Kalau sin theta dia opposite adjacent, maksudnya 4/3. 4/3. 4/5 tau 4/5. Okay. Okay, kemudian kita tolak cos cah adjacent hypotenuse iaitu 3 dengan 5, 3/5. So tolak dua tu 4/5 tolak 3/5 sama dengan B. Okay, 4/5 tolak 3/5 maka dapatlah jawapan kita B. Okay, yang ni dia uji konsep sin konstan dalam segitiga sudut tegak sahaja. Okay, soalan yang terakhir untuk hari ni 20. Siapa 20? Zul. Okay, Assalamualaikum. Hai Zul, lama tak jumpa. Okay. Okay, kat sini persamaan yang dia bagi kita highlight ataupun take note iaitu y sama dengan negatif 3x tambah 10 dengan y sama dengan negatif 4x tambah 6. Dan dia cakap ini juga lebih silang pada titik x, y iaitu 2 dengan q. Okay, pertama sekali kita just ambil persamaan tu dan samakan dengan dia. Maksud dia kita ambil y sama dengan y, nilai dia tu, nilai persamaan tu. So dia jadi negatif 3x tambah 10 sama dengan negatif px tambah 6. Lepas tu kita selesaikan, kita jadikan x tu sebagai perkara rumus. Dan kita akan nak tunjuk satu-satu ke cikgu? Negatif 3x tambah px. Boleh tunjuk satu-satu. Macam mana? Negatif 3x tambah px sama dengan 6 tolak 10. Okay. And then dia akan jadi x dalam kurungan p. Faktorkan. X dalam kurungan p tolak 3 dan sama dengan negatif. Okay, sekejap. P tolak 3. P tolak 3 sama dengan? Negatif 4. Okay. Jadi bila kita selesaikan dia jadikan x tu perkara rumus, kita akan dapat negatif 4 per dengan P tolak 3. Okay. Berdasarkan nilai yang kita dapat ni, kita masukkan nilai x yang kita dapat tu, iaitu 2 kan. So kita inputkan dia, kita akan dapat negatif 4 per P tolak 3 sama dengan 2. So kita selesaikan untuk kita cari nilai P tu. So kita buat, kita pindahkan P tu dulu. So jadi negatif 4 sama dengan 2 dalam kurungan P tolak 3. Lepas tu, betul-betul. Okay, lepas tu kita kembangkan dia jadi 2P tolak 6 sama dengan negatif 4. Lepas tu kita pindahkan 6 tu, kita akan dapat 2P sama dengan 2. Okay. And then P tu sama dengan 1. Okay, lepas tu ni tak habis kita tahu. Kita kena masukkan nilai P tu, yang merupakan X tu dalam persamaan yang paling mudah kat sini ialah Y sama dengan 3X tambah 10. Sebab kita nak cari nilai Q tu sama dengan Y. So kita masukkan nilai tu lah, yang satu tu dalam persamaan tu. So
bila kita masukkan, kita selesaikan, kita dapat Y sama dengan 4. Betul tak je? Sekejap, okay. Y ni kita ganti Q lah kan sebab koordinat ni kan? Ya. Okay, ganti Q sama dengan negatif 3. X tu ganti dengan 2. Betul tak? Eh? Tak. 3 jap. Kalau daripada sini, kalau jadi negatif 3, X tu boleh masuk 2. Dengar kalau kita sambung lah. Sorry. Negatif 3, X tu ganti 2 tambah 10. Maka Q akan dapat negatif 6 tambah 10 iaitu Q sama dengan 4. Silap kan? Cikgu sorry silap. Okay. So, bila kita buat working ni kan Zul, cikgu nampak macam working ni tak perlu, macam tak payah buat lah noh. Sebab ni macam cari P, kita tak mau P pun, betul tak? Baik. Kita nak cari Q sahaja. Jadi masukkan saja 2Q ni dalam persamaan pertama macam tu. Terus masuk X2, Q3, terus kita akan dapat jawapan Q sama dengan 4. Yang ni kita akan buat bila kita nak cari P sama dengan 1. Okay. Alright. Okay, so itu saja untuk hari ni.